Terusnya, kita nak bicara mengenai Pasca Belanjawan 2024 ini, bagaimana sebenarnya inisiatif yang diberikan kepada TVET, iaitu sebanyak 6.8 bilion yang akan dipergunakan oleh setiap kementerian yang bertanggungjawab untuk menjalankan TVET. Tetapi yang lebih penting ialah siapakah yang akan menerima TVET ini dan juga bagaimana sebenarnya untuk memahami TVET ini. Saya terus bersama dengan tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu teknologis Dr. Muhammad Yusof bin Abu Bakar, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkara yang paling penting dan juga paling asas sekali yang perlu kita faham ialah bagaimana sebenarnya peranan JPK ataupun Jabatan Pembangunan Kemahiran untuk meneruskan inisiatif TVET ini, Doktor. Okey. Terima kasih. Okey, sebenarnya Jabatan Pembangunan Kemahiran tu telah pun lama wujud. Ya. Tapi menggunakan nama lain lah. Sebelum ni dia ditubuhkan pada tahun 1971. Semasa itu dia dikenali dengan nama Lembaga Latihan Pendudusan dan Persejalan Ketukangan Kebangsaan ataupun LLPPKK. Dia punya fungsi samalah sebenarnya untuk melahirkan kerja mahir tentang, tapi masa itu dipanggil latihan ketukangan, yang dia menyelaraslah latihan ketukangan di seluruh negara. Kemudian dia punya peranan pula ialah LLPPKK ni dia membangunkan standard ketukangan pada masa itulah untuk digunakan oleh pusat-pusat latihan di seluruh negara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menilai kualiti latihan dan juga pusat latihan. Dan ketiga ialah menganugerahkan persijilan kepada pelajar-pelajar yang berjaya menamatkan latihan. Ya. Itu pada tahun 1971 lah. Dan berterusan sehinggalah 1989 di mana LLPPKK ini telah dijenamakan semula. Nama barunya ialah Majlis Latihan Vokasional dan Majlis Vokasional Majlis MLVK, Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan. MLVK. Dia punya fungsi peranan sama sajalah. Cuma terus meneruskan tugas ataupun fungsi untuk menyelaras latihan kemahiran di negara lah. Tapi pada masa itu vokasional lebih dikenali daripada latihan ketukangan kan. Sebelum tu ketukangan pada masa tahun itu lebih dikenali sebagai vocational. Jadi sebab itulah mungkin perubahan nama kot. Dan dia berterusan sehinggalah pada tahun 2006 Jabatan Pembangunan Kemahiran ditubuhkan bersama dengan Akta Pembangunan Kemahiran. Dan pada masa itu juga mungkin dia berubah kan. Dulu orang panggil asalnya latihan ketukangan, kemudian latihan vokasional, kemudian latihan kemahiran. That's why mungkin JPK itu kita mengikut keadaan semasa kan, berubah. Jadi masa itulah ditubuhnya JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dan dia punya objektif perubahan tu dia lebih besar berbanding dengan LLPPKK ataupun MLVK. Di mana kita punya objektif adalah untuk melahirkan pekerja mahir yang memenuhi keperluan industri dari segi teknikal dan juga ekonomi. Itulah dia punya objektif dia. Dan dari segi fungsinya pula ialah JPK ni dia menyelaras program latihan kemahiran di seluruh negara. Dan peranan dia pula di antara dia banyak peranan utama dia. Satu daripadanya ialah saya sambung tadi. Dia punya fungsi tadi merumus, mempromosi dan juga menyelaras strategi dan juga program latihan kemahiran di seluruh negara. Itu dia punya tadi fungsi dia lah. Dan dia punya peranan dia ada 6 peranan utama, tapi saya sebut satu je untuk slot ini Jadi peranan utama dia yang satu ni sebut ialah membangunkan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan ataupun
kita panggil dengan nama NOSS, NOSS. Bahasa Inggeris ni ialah National Occupational Skill Standard. Ya. Ya. Jadi buat masa sekarang ini, bagaimana sebenarnya doktor melihat situasi anak-anak muda dan juga segala latihan TVET yang dikawal selia oleh pihak JPK sendiri? Okey, macam ni ya. Saya sambung sikit tadi NOSS tadi tu. Sekarang ni kita ada 2072 NOSS. NOSS ni sebenarnya adalah dokumen yang menggariskan kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pekerja mahir yang mengikut tahap dan juga bidang. Tahap tu kita ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai tahap 5 lah. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 kita panggil SKM 1, 2 dan 3. Tahap 4 kita panggil diploma dan tahap ke-5 kita panggil diploma lanjutan diploma lanjutan kemahiran. Diploma. Ya, di LKM. Di LKM, diploma lanjutan kemahiran. Diploma kemahiran lanjutan. Malaysia. Okey. Betul. Jadi itulah di antara persijilan yang dikeluarkan oleh JPK. Okey, untuk jawab soalan tadi. Isu baru ni ialah apabila seorang pensyarah kanan daripada UiTM telah menulis dalam satu ruang komentar di Berita Harian, saya ingat lagi, pada 11 hari bulan September, dia mengatakan bahawa 72% daripada yang menduduki SPM pada tahun lepas, tahun 2022, tidak meneruskan pelajaran ke mana institusi pun, sama ada akademik ataupun kemahiran. Jadi 72%, berapa jumlah semua sekali itu yang mengambil SPM tu, saya semak dengan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, sekitar 382,156 orang pelajar. Dan kalau 72% tu adalah seramai 275,152 orang. Jadi jumlah ni sangat banyak. Maknanya yang menyambung pelajaran ini hanyalah sekitar 28%, iaitu 107,004 orang, kan. Jadi ini menunjukkan bahawa banyak kekosongan berlaku di tempat-tempat yang menyediakan latihan ataupun akademik di universiti kita sendiri pun. Ya. Jadi saya tengok daripada tadi, NOSS kita ada 2,072 dan kita ada yang pusat latihan yang berdaftar dengan JPK itu sebanyak 1,344 pusat bertaulah, kan. Jadi kalau kita tengok, dan mereka ni menjalankan sebanyak 5,000 program. Ya. Kalau 5,000 program tu, dia boleh dia boleh menampung sebanyak lebih daripada 125,000 orang pelajar. Ya. So isu sekarang bagaimana kita nak mohon nak mohon. Sebab sekarang ini persoalan yang paling penting ialah mungkin ramai yang dah mengetahui mengenai TVET tetapi tidak tahu bagaimana sebenarnya untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai TVET ini. Okey, sekarang ni bagi mereka yang nak memohon TVET ni kerajaan telah menubuhkan satu majlis, iaitu Majlis TVET dipanggil. Majlis TVET Negara di mana yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kan, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, mereka yang mengerusikan Majlis TVET ni lah. Dia telah memutuskan bahawa semua permohonan TVET mesti melalui satu saja saluran, iaitu kita panggil dia UP_TVET. Ya. Jadi kita yang bagusnya ialah sebelum ni kita memohon sama ada TVET ataupun akademik melalui UPU online. Ya, betul. Sekarang ni kita hanya satu saja yang ada, bukan satu saja. Kita boleh buat pilihan. Kita tak campurkan antara akademik dan juga TVET. So mereka yang mohon TVET dia hanya pergi kepada UP_TVET ataupun kita type mohon.tvet.gov.my. Ya. Okey, kita boleh pergi situ. Jadi kita difahamkan untuk pengambilan Januari 2024 telah pun bermula sekarang?
untuk permohonan Januari 2024 ya, permohonan telah dibuka mulai 30 bulan Oktober sehingga 30 November tahun ini ya. So cepat-cepat memohon ya. Ada kelebihan banyak menggunakan UP_TVET ni, di mana kita boleh memilih institusi yang kita nak, kursus yang kita nak, dan lokasi institusi yang kita nak. Kita nak pilih kampung kita, ada berdekatan kampung kita boleh pilih lah. Dan yang penting lagi adalah kita boleh melihat kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh institusi itu. Sebab apa? Kalau kerajaan ni dia banyak kemudahan-kemudahan macam makan minum percuma, asrama percuma, yuran tuition percuma, dan juga ada allowance saku lagi kan. Ya, betul. Jadi banyak kelebihan. Kalau swasta dia ada pinjaman PTPTK lah, kan, dia ada pinjaman. Dan untuk yang UP_TVET ni, permohonan untuk tarupan itu kita untuk projek rintis ni kita utamakan, kita sediakan untuk 3 kementerian dululah untuk rintis, iaitu Kementerian Sumber Manusia yang di bawahnya ada 32 pusat latihan di bawah Jabatan Tenaga Manusia seperti ILP, ACTEC dan sebagainya lah. Dan yang kedua Kementerian Belia dan Sukan, di mana di bawahnya ada banyak pusat latihan sebanyak 22, iaitu IKBN, IKTBN dan sebagainya. Dan yang ketiga di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ada banyak Giat Mara sebanyak 230 buah pusat Giat Mara kan. Dan kita jaga GMI, German Malaysian Institute yang menyediakan berbagai latihan lah. So kita boleh memilih apa saja bidang kemahiran yang kita kenaki lah, kita minati. So sekarang kita boleh memilih, kita boleh masuk sekarang UP_TVET untuk masuki ataupun untuk menjalani latihan dalam bidang TVET. Jadi kepada anda yang berminat untuk bersama-sama mengikuti kursus TVET ini pengambilan Januari 2024, terus saja ke laman sesawang www.mohon.tvet.gov.my. Pengambilan ataupun permohonan ini 30 Oktober sehingga 30 November. Jadi anda boleh memilih bidang mana yang anda minati, di mana bidang-bidang terdapat dalam UP_TVET ini merangkumi 3 kementerian. Selain daripada Kementerian Sumber Manusia, ada juga Kementerian Belia dan Sukan dan juga KD, Kementerian Wilayah dan Desa dan Wilayah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada tetamu kita di studio, Teknologis Dr. Muhammad Yusof bin Abu Bakar, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Pembangunan Kemahiran, kerana sudi bersama dengan kami hari ini dan juga berkongsi mengenai UP_TVET. Terima kasih, Doktor. Terima kasih.